Allô, bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue à mon vidéo. Et dans cette vidéo, je voudrais bien te parler sur comment se présenter en français. Ya, halo apa kabar semuanya? Selamat datang di video saya. Dan di dalam video ini nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis. Video saya ini saya berikan judul Vous vous appelez comment? Siapakah nama Anda? Ya. Nah, dalam bahasan ini nanti kita akan berbicara mengenai se présenter en français dan mengenal kosakata atau ekspresi yang berhubungan dengan memperkenalkan diri, seperti kata ganti persona, bagaimana ekspresi perkenalan, bertanya dan menyatakan nama, serta bertanya dan menyatakan umur. Baik, yang pertama, kita akan mengenal kata-kata ganti orang dalam bahasa Prancis. Kata ganti nanti akan kita lihat sebagai dua hal, yaitu kata ganti orang sebagai subjek dan kata ganti orang sebagai objek, atau dalam bahasa Prancis dikenal dengan pronom sujet et pronom objet. Oke, coba kita lihat daftar berikut ini. Di kolom pronom sujet itu nanti kita akan melihat kata ganti subjek seperti aku, saya, kamu, dia, mereka, atau kalau dalam bahasa Inggris nanti kita punya I, you, she, and so on. Sedangkan di deret pronom objet nanti kita akan melihat kalau dalam bahasa Inggris nanti kita akan mengenal me, you, him, her, and so on. Bagaimana dalam bahasa Prancisnya seperti apa. Kemudian nanti kita akan melihat juga kalau saya tunjukkan di situ dari sisi makna bahasa Indonesianya, maka nanti kita akan melihat bahwa penggunaan pronom subjek ataupun sujet ataupun objet nanti ditentukan dengan bentuk formal maupun bentuk informal konteks penggunaannya. Oke, kita lihat pertama di sini untuk pronom sujet. Di dalam kata ganti orang sebagai subjek di dalam bahasa Prancis mengenal je, tu, il, elle, vous, nous, il, elle. Perbedaan il, elle untuk he dan she pada il dan elle pada bentuk V berada dalam penggunaan konteks kata tersebut digunakan. Il akan bermakna he atau tunggal apabila nanti hanya mengacu pada satu orang. Sedangkan il yang bermakna d nanti akan bermakna jamak, mereka, apabila mengacu kepada banyak orang dan semuanya dikategorikan maskula. Demikian juga untuk L, bahwa L bermakna she ataupun tunggal mengacu pada satu orang, sedangkan L yang bermakna D atau bermakna jamak berlaku untuk mereka perempuan. Bagaimana menentukan il dan L, yaitu D kapan kita menggunakan il dan kapan kita menggunakan L yang jamak, ditentukan apabila saya berikan analogi yang mudah-mudahan lebih mudah diingat bahwa 1000 orang perempuan ada satu saja laki-laki di dalam kelompok tersebut, maka kata gantinya kita akan menggunakan il. Jadi L sebagai the femina hanya kita gunakan apabila kategorinya semuanya femina. Oke ya, berarti je di sini adalah I, tu adalah you untuk bermakna tunggal dan digunakan dalam makna informal karena bermakna kamu. Il adalah he, elle she, vous you, nous we, il elle adalah they. Ya, tadi perbedaan antara maskula dan femina dari konteksnya. Untuk pronom objet atau kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal me, her, him, maka kita mempunyai moi untuk je, toi untuk tu, lui untuk il, kemudian elle untuk elle tetap, vous, nous untuk dua hal yang tetap, kemudian untuk il jamak dan elle untuk elle jamak. Sekali lagi saya baca, moi, toi, lui, elle, vous, nous, dan elle. Seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila dari sisi makna kita mengenal ada kata saya atau
aku, pada bahasa Prancis kita mempunyai je. Kemudian vous bisa bermakna you sebagai Anda ataupun kalian, maka nanti penggunaan je bermakna saya atau aku, penggunaan tu dan penggunaan vous untuk mengganti Anda atau kamu dibedakan berdasarkan bentuk formal dan informal penggunaan kata ganti ini. Jadi apabila kita menggunakan untuk berbicara pada orang yang lebih tua, maka nanti kita menggunakan vous. Sedangkan apabila kita menggunakan ke orang yang lebih muda atau sudah kita kenal, maka nanti kita menggunakan tu. Oke, itu tadi adalah kata ganti orang dalam bentuk subjek ataupun objek. Baik, sekarang kita menginjak ekspresi untuk memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri dalam bahasa Prancis, salah satu cara yang pertama adalah dengan menggunakan kata kerja s'appeler atau artinya bermakna yang dikonjugasikan berdasarkan subjek-subjek je, tu, il, elle, vous, kemudian il atau elle jamak. Konjugasinya seperti ini, nanti bisa dihafalkan bagaimana penulisannya. Sekarang coba kita baca. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Saya ulang. Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Jika diperhatikan, penggunaan s'appeler pada il dan elle jamak dan tunggal pembacaannya sama. Perbedaan nanti berada di dalam konteksnya. Kita perhatikan contoh berikut. Je m'appelle Pauline, tu t'appelles Camille, il s'appelle Arthur, elle s'appelle Sophie, il s'appelle Thomas et Paul. Pada saat kita membedakan il s'appelle Arthur, maka il kita tulis sebagai il tunggal karena hanya ada satu orang bernama Arthur. Pada saat kita mendengarkan il s'appelle Thomas et Paul, maka il nanti kita tulis dengan il jamak. S'appeler kita konjugasikan sama karena mengacu pada dua orang yaitu Thomas dan Paul. Ya, jadi berikut tadi penggunaan perbedaan untuk menyatakan nama. Je m'appelle Pauline, saya bernama Pauline. Tu t'appelles Camille, kamu bernama Camille. Il s'appelle Arthur, dia bernama Arthur. Elle s'appelle Sophie, dia bernama Sophie. Il s'appelle Thomas et Paul, mereka bernama Thomas dan Paul. Untuk menyatakan nama, tadi kita menggunakan kata s'appeler. Sedangkan untuk bertanya nama, kita menggunakan kata bantu tanya comment. Kata bantu tanya comment dapat diletakkan di depan ataupun di belakang kalimat setelah konjugasi s'appeler dalam kolom tadi. Jadi contohnya misalnya, vous vous appelez comment? Comment vous vous appelez? Ya. Jadi kalimat tadi di dalam kolom kita bisa mempunyai kata vous. Kemudian dengan s'appeler kita mempunyai kata vous vous appelez, ditambahkan dengan kata bantu tanya comment. Vous vous appelez comment? Bisa diletakkan di depan atau di awal kalimat menjadi comment vous vous appelez, artinya sama, what is your name. Sedangkan contoh pada kalimat saya yang ketiga dan keempat, ini adalah contoh untuk penggunaan tu atau kamu, dan kamu namamu siapa gitu. Contoh pada kalimat ketiga saya gabungkan dengan menggunakan pronom kata ganti objek, yaitu pada tu kita dapat toi. And you, what is your name? Gitu kalau dalam bahasa Inggris. Maka di sini kita bisa menggunakan et toi, tu t'appelles comment? Et toi, tu t'appelles comment? Kalau kita pindah ke depan kata komongnya menjadi comment tu t'appelles toi misalnya. Atau toi kita hilangkan jadi comment tu t'appelles yang artinya tetap sama, what is your name. Kalimat-kalimat tanya ini bisa kita jawab sesuai dengan makna kalimatnya. Keempat contoh saya, vous vous appelez comment vous vous appelez, et toi tu t'appelles comment tu t'appelles, mempunyai jawaban yang sama yaitu je m'appelle Hasan misalnya. Karena di sini bertanya kamu atau Anda bernama siapa, maka akan kita jawab dengan nama saya.
Karena ada perbedaan penggunaan subjek, maka kata kerja s'appeler juga dikonjugasikan atau disesuaikan seperti subjek yang dimaksud. Contoh yang lain. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anne. Gadis itu dia bernama siapa? Dia bernama Anne. Contoh yang lain. Et lui, il s'appelle comment? Dan dia, and him gitu ya. Il s'appelle comment? Il s'appelle Hugo. Ya, begini ada perbedaan. Yang pertama pada kalimat elle s'appelle comment saya tidak menambahkan pronom objet-nya, sedangkan pada contoh terakhir saya menambahkan dengan et lui, elle s'appelle comment? Il s'appelle comment? Saya menggunakan dengan kata ganti objeknya. Baik, berikutnya kita akan menyatakan umur. Untuk menyatakan umur, kata kerja yang digunakan adalah avoir atau have dengan menggunakan konstruksi kalimat subjek seperti tadi je, il, elle dan sebagainya, diikuti dengan kata kerja avoir, diikuti angka dan diikuti dengan on atau tahun, years. Kata kerja avoir dikonjugasikan sesuai dengan subjek-subjek yang ada tadi sesuai dengan deret kolom berikut ini. Avoir dikonjugasikan dengan je atau disesuaikan pada je, maka nanti dapat I atau dibaca dengan E. Dibaca digabung menjadi je. Tu menjadi tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Saya ulangi lagi. Je, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Perhatikan contoh-contoh berikut. J'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Tu as 17 ans. Et vous avez 20 ans. Kata 19, 17, dan 20 adalah angka-angka yang menyatakan umur. Kemudian on menyatakan tahun. Jadi kalau misalnya j'ai 19 ans, maksudnya dalam bahasa Inggris adalah I'm 19 years old. Saya begitu. Oke, ya. Sekarang berikutnya untuk bertanya umur. Untuk bertanya umur, kita menggunakan ekspresi atau kata bantu tanya quel âge. Quel âge yang kita letakkan di depan ataupun di belakang struktur tadi. Ya, kita tadi sudah mengkonjugasikan kata kerja avoir sesuai dengan subjeknya, maka tinggal kita tambahkan kata bantu tanya quel âge di awal atau di belakang susunan ini. Contohnya, tu as quel âge? Quel âge tu as? Sama, how old are you? Baik dengan menggunakan quel âge berada di depan ataupun quel âge yang berada di belakang. Tu as quel âge? Quel âge toi? Il a quel âge? Quel âge il a? Sama. Ya. Kemudian jawabannya kita tinggal mengganti sesuai dengan jawaban yang diinginkan. Misalnya kalimat pertama, tu as quel âge? Berarti bertanya umurmu berapa? Umurmu kita jawab dengan je. Karena berganti dengan je, maka avoir-nya menjadi je. Kemudian di belakangnya diikuti dengan umur kita. Contohnya, j'ai 17 ans. Il a quel âge? Quel âge il a? Il a 23 ans. Gitu. Itu yang akan kita pelajari. Merci et au revoir.